Hai, bertemu kembali. So, hari ini kita nak bincang tentang hasil pencernaan. Assalamualaikum. So kita masuk, sebelum kita nak bincangkan tentang hasil pencernaan ni, kita ulang kaji dulu tentang aliran makanan dalam sistem pencernaan manusia. So kalau anda ingat lagi, aliran makanan ni, bila kita nak makan kan, of course, yang pertama sekali organ yang terlibat adalah dalam mulut. Selepas kita makan dalam mulut, kita bubuh makanan dalam mulut, seterusnya makanan tu akan masuk menerusi esophagus. Esophagus ni dia, kamu boleh imagine dia macam sejenis macam pipe lah, yang menghubungkan mulut dengan perut. So lepas esophagus dia akan pergi kepada perut. Next, seterusnya selepas makanan dicernakan, biasanya di dalam perut akan berlakunya pencernaan protein. Selepas makanan sampai di perut, dia akan pergi kepada usus kecil tapi melalui duodenum. So duodenum ni kamu boleh ibaratkan dia adalah seperti satu pipe lah, yang mana menghubungkan antara perut dan juga usus kecil. Itu stesen di mana berlakunya pencernaan makanan kita, bermula daripada mulut sehinggalah usus kecil. Seterusnya, makanan yang telah dicernakan akan diserap semula masuk ke dalam usus besar. Makanan yang diserap semula ni adalah sisa makanan. Yang mana zat makanan tadi telah diedarkan atau masuk ke dalam kapilari darah kita untuk diedarkan seluruh tubuh kita. Tapi yang tertinggal adalah sisa makanan. So kamu boleh bayangkan sisa makanan ni seolah-olah macam kamu sedang memerah satu span yang berisi air. So kita nak air, dan span yang kering tu kita tak nak kan. So imagine, bayangkan span yang kering tu adalah sisa makanan yang kita yang dimasukkan ke dalam usus besar. And then seterusnya, usus besar akan menyerap semula air, dan orang kata di sini akan bermulanya proses penyingkiran sisa makanan yang mana akan keluar melalui anus kita dalam bentuk najis. Sebelum dia keluar melalui anus, dia akan disimpan di dalam rektum. So rektum ni macam mana kita nak tahu kan kalau dalam badan kita? Biasanya kalau kita selalu rasa nak buang air besar waktu pagi tu, kita akan rasa macam ada sesuatu yang nak keluar, sakit perut kan, dia sedang bergerak-gerak. So biasanya najis tu akan disimpan lah di dalam rektum. So boleh ya, aliran makanan bermula daripada mulut dan berakhir pada anus. Ingat, mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan juga anus. So tadi kita dah tengok aliran makanan kan. So kita mesti duk fikir apa sebenarnya proses yang berlaku pada setiap organ yang terlibat dalam proses pencernaan tadi. Betul tak? Jom kita bincang. Seterusnya, kita nak bincangkan tentang pencernaan ataupun proses yang berlaku di semua organ penting yang terlibat semasa pencernaan kita. Yang pertama sekali, organ yang terlibat adalah di mulut, di mana pencernaan yang berlaku di mulut adalah jenis fizikal, yang mana kita menggunakan gigi, lidah untuk menghancurkan makanan. Ingat ya, pencernaan adalah untuk memecahkan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang kecil. So pencernaan fizikal di mana kita memecahkan makanan adalah berlaku di mulut. Seterusnya, yang kedua melibatkan pencernaan kimia di perut. Pencernaan kimia ni bermaksud kita menggunakan bahan kimia. Bahan kimia apa yang kita guna? Bahan kimia yang kita guna adalah enzim. Di mana enzim tadi, kita ibaratkan seperti pisau yang memotong kuih yang besar menjadi kepingan kuih yang kecil. Nak guna apa? Pisau. So pisau itu kita ibaratkan seperti enzim. So pencernaan kimia berlaku di perut.
Okey, apa jenis makanan yang kita akan cernakan di perut? Biasanya di perut kita lebih menumpukan pencernaan jenis protein. Okey? Dan seterusnya, okey, pencernaan kimia juga berlaku di duodenum. Di duodenum, okey, dia sebenarnya duodenum ni kalau anda review balik organ pencernaan, dia merupakan rupa dia tu macam pipe lah. Di mana pankreas dan juga perut dan juga usus kecil dihubungkan. Okey, bermakna okey, di duodenum ni dia akan menerima jus pankreas. Okey, jus pankreas, lalu dia akan mencernakan makanan di mana kanji akan bertukar menjadi maltosa, di mana protein akan menjadi pepton ataupun peptida, polipeptida, dan juga lemak. Okey, lemak ni akan diterima daripada pundi hempedu. Okey, di mana lemak kan anda boleh bayangkan lemak akan ditukarkan menjadi titisan lemak yang lebih kecil lah. Okey, so ini kita boleh kategori dia dah sampai kepada pencernaan kimia tahap 2. Okey, and then next kita di mana bahan-bahan tadi yang kita dah dicernakan tadi tu akan masuk ke dalam usus kecil. Okey, so hasil pencernaan tadi dia dah memang kecil. Okey, tapi dia belum betul-betul cukup halus orang kata supaya boleh diserap dalam tubuh badan kita dan kita pun dapat kebaikan daripada makanan yang kita makan tadi kan. So hasil pencernaan tadi tu mesti masuk ke dalam usus kecil. Melalui apa? Melalui duodenum tadilah. Okey. So usus kecil ni menyediakan satu permukaan yang sangat luas. Okey, permukaan dia macam mana? Anda ambil towel, anda lihat pada permukaan towel tu dia macam ada bulu-bulu kan. Macam tulah kita punya usus kecil. Sebab tu hasil pencernaan di sini akan berlaku dengan sangat cepat. Sebab apa? Permukaannya sangat luas. Okey. Alright, so kita akan serap balik semua hasil makan apa yang kita makan, kita akan dapatkan balik dalam bentuk yang paling kecil, iaitu di usus kecil. Okey, di mana kanji akhirnya akan bertukar menjadi glukosa, protein akhirnya akan bertukar menjadi asid amino, dan lemak akhirnya akan bertukar menjadi asid lemak dan gliserol. So setiap ketiga-tiga ni ada enzim yang terlibat. Ingat lagi enzim tadi saya cakap sebelum ni seolah-olah seperti pisau untuk mengecilkan lagi molekul makanan kita. Okey, so semua tadi glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol dia akan diserap masuk ke dalam saluran darah kita. Okey, dengan bantuan sistem peredaran darah dalam badan kita ni, so hasil pencernaan kita tu akan diedarkan ke seluruh tubuh badan kita. Ini bagaimana hasil pencernaan diedarkan ke dalam tubuh badan kita. Okey, so ni adalah hasil bila kita jalankan pencernaan dekat mulut. Okey, bila kita makan makanan yang ada kanji, yang contoh nasi kan. So nasi tu dengan bantuan air liur ataupun enzimnya bernama amylase, so kanji tadi tu akan ditukarkan menjadi maltosa. Maltosa ni kecil ke besar? Kecil, tapi belum betul-betul kecil lagi. Okay, so seterusnya pencernaan yang berlaku di perut. So pencernaan di perut, tadi saya ada bagi tahu dia lebih menumpukan kepada makanan yang berprotein kan. So makanan yang berprotein tadi ni akan ditukarkan menjadi polipeptida dan juga pepton. So enzim yang terlibat ataupun ingat lagi enzim tu apa? Pisau. Dia seolah-olah bertindak seperti pisau yang mana dia akan memecahkan molekul yang besar menjadi kecil. So enzim yang terlibat untuk pencernaan di perut adalah pepsin. Okey, so pepsin kecil tak? Kecil juga, tapi belum betul-betul kecil lagi. Okey, so next, pencernaan di duodenum. Duodenum ni tadi saya kata dia lebih kepada pipe lah, yang mana menghubungkan antara
pankreas, okey, perut, lepas tu pundi hempedu dan juga kita punya usus kecil. So semuanya dihubungkan melalui duodenum lah. So duodenum ni seperti satu laluan, okey, di mana makanan-makanan yang dicerna tu akan melaluinya dan masuk ke dalam usus kecil. Okey, so kalau lemak, okey, akan dicernakan di dalam pundi hempedu. Okey, manakala pankreas akan membantu untuk mencernakan makanan yang mempunyai kanji dan juga protein. Okey, alright. So seterusnya kita tengok pada usus kecil. Usus kecil ni hanya orang kata usus kecil ni kita kata pit stop lah, yang terakhir di mana pencernaan akan berlaku. Di mana kalau tadi makanan yang berkanji ni akhirnya di usus kecil dia akan bertukar menjadi glukosa. Manakala protein akhirnya pada usus kecil kita dia akan bertukar menjadi asid amino, dan juga lemak akan bertukar menjadi asid lemak dan juga gliserol. Okey, so ada setiap organ yang terlibat dalam pencernaan ni, mereka ada enzim yang membantu untuk memecahkan molekul makanan kita. Okey, contoh macam tadi glukosa kan, macam mana daripada kanji boleh tukar jadi glukosa. Okey, semuanya berlaku dengan bantuan enzim yang bernama amylase. Kanji tukar jadi glukosa dengan bantuan amylase. Protein tukar jadi asid amino dengan enzim yang bernama protease. Kalau lemak tukar jadi asid lemak dan juga gliserol, enzimnya bernama lipase. Okey, so macam mana nak ingat? Kalau saya saya boleh kata melalui kita ingat macam ni lah, APL ataupun LAP, lap lipase lemak, P protein, amylase untuk kanji ataupun glukosa lah. Okay. So seterusnya hasil akhir tadi. Ni ada hasil akhir pencernaan kita apa? Glukosa, asid amino, asid lemak. So semua sekali ni akan diserap masuk ke dalam kapilari darah kita. Dan seterusnya dengan bantuan sistem peredaran darah kita, makanan tadi ni akan khasiat dia tu, zat makanan kita tu akan diedarkan ke seluruh tubuh badan. Okay, semuanya berlaku kerana adanya struktur khas pada usus kecil kita yang bernama vilus. Kalau banyak orang kita villi. Okey, boleh ingat? So hasil akhir pencernaan kita 3, iaitu glukosa, asid amino, asid lemak dan juga gliserol. Okey, hampa. Tadi kita dah tahu kan hasil akhir pencernaan ada 3, iaitu glukosa, asid amino dan juga asid lemak dan juga gliserol. Okey, so macam mana ketiga-tiga hasil pencernaan tadi ni boleh melalui ataupun meresap masuk ke dalam kapilari darah pada usus kecil kita? Macam mana ya? Okey, so dah kata nama pun hasil pencernaan kan. So mestilah glukosa, asid amino dan juga asid lemak gliserol tadi tu merupakan molekul yang paling kecil. Sebab dia paling kecil, so maknanya ia memang senang lah untuk memasuki kapilari darah yang memang ada pada dinding usus kecil kita. Okey, tengok. Saya dah sertakan gambar kat situ kan. Okey, hampa boleh tengok struktur vilus, gambar kat bawah nah. Okey, so dalam struktur vilus ni, okey, anda boleh tengok, ini saya ambil satu vilus kita tu. Okey, di mana dalam vilus kita ni, dia sebenarnya ada lebih kurang 4 ataupun 5 saluran lah. Okey, yang pertama kita ada kapilari darah. Okey, lepas tu di dalamnya yang color oren tu adalah laktil.
Lepas tu yang warna biru adalah saluran darah juga, bernama arteri. Dan sebenarnya laktil ni dia berasal daripada saluran limfa lah. Okey, dan warna merah tu adalah kita punya vena. Okey, so arteri, vena dengan kapilari darah ni semuanya adalah saluran darah. Tapi yang paling kecil dalam tubuh badan kita adalah kapilari darah. Okey, so sebelum dia boleh travel ke seluruh tubuh badan kita ni, first kali makanan yang dicerna tadi tu mestilah masuk ke dalam kapilari darah. Sebab tu makanan yang tercerna ni mestilah molekul yang paling kecil. Okey, so tengok kat sini saya ada sertakan iaitu penyerapan hasil pencernaan melalui vilus. Okey, tadi vilus kita dah bincang dah, ada beberapa jenis saluran. Okey, untuk kapilari darah ni dia hanya boleh menyerap makanan jenis asid amino, iaitu asal nama protein besar, nama molekul besarnya adalah asid amino, nama protein, glukosa. Hanya asid amino dan glukosa saja yang boleh diangkut. Okey. Okey, kalau asid lemak dia ada special sikit. Asid lemak dan gliserol ni dia akan meresap melalui saluran yang kita panggil laktil. Okey. Laktil hanya asid lemak dan gliserol. Kapilari darah pada vilus hanya boleh serap asid amino dan juga glukosa. Okey, ingat ya. Okey guys, kenapa hasil pencernaan ni mesti hanya boleh diserap pada vilus yang terdapat pada usus kecil kita? Okey, so sebenarnya pada usus kecil kita ni terdapat beberapa ciri-ciri penyesuaian. Allah Ta'ala dah ciptakan elok untuk memudahkan hasil pencernaan kita. So yang pertama sekali, okey, vilus ni dindingnya sangat nipis. Okey, bila nipis yang macam mana? Nipis dia yang mana dia hanya setebal satu sel sahaja. Okey. So sebab tu molekul yang melalui ataupun boleh diserap masuk ke dalam vilus ni mestilah yang paling halus. Okey, ingat tu. Okey, yang kedua, apa ciri penyesuaian vilus ni? Mesti kaya dengan kapilari darah. Kalau tak ada kapilari darah, macam mana nak menyerap masuk hasil pencernaan kita kan? Okey, dan yang ketiga, kamu ambil towel, kamu tengok. Vilus ni bukan kata satu saja. Pada permukaan usus kecil kita ni terdapat beribu-ribu, beratus ribu, mungkin berjuta. Okey, bila ada satu yang macam tu, bermakna dia mempunyai permukaan yang sangat luas. Satu tu, bayangkan satu vilus boleh menyerap lebih kurang 10,000 makanan, zat makanan contoh. Dan kita ada beratus-ratus ribu, bermakna banyak tak zat makanan kita boleh serap? Banyak. Pasal apa? Sebab dia menyediakan permukaan yang sangat luas. So sebab tu pencernaan kita ni boleh berlaku dengan sangat efisien pada satu-satu masa. Tak perlulah lagi makan harum manis hari ni, minggu depan baru nak cerna. Tak. Tapi makan harum manis yang berlaku, makan harum manis hari ni, esok dah boleh cerna. Kita dah dapat dia punya segala vitamin, mineral, okey, glukosa yang ada dalam harum manis tu kita dah dapat. Sebab apa? Sebab permukaan pada vilus ataupun dinding usus kecil kita ini sangat luas. So ingat ya, ciri-ciri penyesuaian vilus ada 3, iaitu dinding yang nipis, kaya dengan kapilari darah dan mempunyai permukaan yang sangat luas. Alex dan kawan-kawannya sedang memakan snack. Alex makan agak cepat tanpa mengunyah makanan dengan baik. Kawan-kawannya mencadangkan agar dia mengunyah makanan perlahan-lahan supaya makanan akan dipecah menjadi cebisan yang lebih kecil. Sesetengah molekul makanan adalah besar seperti kanji, manakala yang lain adalah kecil seperti glukosa. Ini boleh ditunjukkan dalam suatu eksperimen menggunakan tiub whisking.
Satu tiub whisking mengandungi larutan kanji, manakala satu lagi mengandungi larutan glukosa. Kedua-dua tiub whisking itu diletakkan di dalam tabung didih yang mengandungi air suling. Tiub-tiub whisking itu dibiarkan selama 30 minit dan kemudian diuji untuk kanji, ujian iodin dan glukosa, ujian Benedict. Dapat ditunjukkan bahawa apabila larutan iodin ditambahkan kepada sampel daripada tabung uji P, ia kekal berwarna perang. Ini menunjukkan bahawa kanji tidak hadir di dalam air suling itu. Molekul-molekul kanji tidak boleh melalui tiub whisking. Ujian Benedict digunakan bagi sampel daripada tabung uji Q. Larutan Benedict berubah daripada biru kepada mendakan merah bata apabila dipanaskan. Ini menunjukkan bahawa glukosa hadir di dalam air suling itu. Molekul-molekul glukosa boleh melalui tiub whisking. Tiub whisking dalam eksperimen bertindak seperti usus kecil di dalam badan kita. Makanan tercena seperti glukosa diserap di dalam usus kecil dan meresap ke dalam darah yang diwakili oleh air suling. Okey, so ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita belajar. Okey, so hasil akhir pencernaan kita hanyalah glukosa, asid amino, asid lemak dan juga gliserol. Di mana kalau kita lihat pada akhirnya asid lemak akan dan juga gliserol akan diserap di dalam laktil pada villus, manakala asid amino dan juga glukosa akan diserap di dalam kapilari darah pada villus, dan seterusnya ketiga-tiga bahan tadi ni akan diedarkan ke seluruh tubuh badan kita supaya dapat mengekalkan tahap kesihatan, okey, dan juga meneruskan pembesaran kita. Okey, sekian, terima kasih.